Alhamdulillah, saya baru selesai menunaikan solat fardu asar. Sekarang di Malaysia pukul 9.30 malam, di Arab Saudi pukul baru pukul 4. Kali ini saya nak kongsikan macam mana ataupun kemudahan-kemudahan yang ada di dalam Masjidil Nabawi ini untuk kemudahan solat dan sebagainya lah, untuk panduan bagi bakal-bakal terjamah Allah pada masa akan datang. Pertama kita boleh tengoklah kat sini, kalau di dalam ni ada tong-tong air zam-zam. Kita boleh ambil minum lah untuk pastikan kita tak nyah hidrasi lah. Air zam-zam ni untuk minta berkat dan sebagainya. Air zam-zam ni hanya ada di bahagian dalam masjid saja. Kalau yang di bahagian luar tu sebenarnya air zam-zam itu adalah air mineral water. Nanti saya akan tunjukkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari pertama, kedua saya sampai di Masjid Nabawi, saya tercari-cari juga mana aircon ni, sebab atas ni memang tak ada aircon. Sejuk bagai, tapi sebenarnya aircon dia berada di tiang ini. Bila tengok tiang ni, ni ada lubang-lubang angin. Bila kita berada di tiang ni, sembahyang di tepinya, memang terasa sangat sejuk lah. Ini sebab dingin je, walaupun sekarang cuaca di sini lebih kurang di Malaysia lah, sedikit panas lah waktu tengah hari, ada malam sejuk jugalah. Jemaah mungkin ada bahasan untuk bawa ibu bapa, jangan risau, dekat sini banyak kursi-kursi untuk digunakan solat lah. Di setiap sudut di dalam masjid ini ada terdapat banyak kursi-kursi yang boleh digunakan lah. Jadi untuk ke masjid mungkin sendiri tu boleh bawa diletak di dalam bilik lah untuk sembahyang sebagainya. Yang ni kat masjid kita boleh pakai apa yang ada kat sini. Sekarang ni pun di dalam masjid ini juga disediakan ruang-ruang untuk letak kasut lah. So kita pastikan kita tengok nombor apa kasut kita, kat mana kita letak, ingatlah. Contoh ni 334 dan sebagainya. Kita boleh tengok dekat pintu rak utama masuk ni pun ada juga, tapi saya biasa letak di sinilah. Cuma ingatlah di rak mana, bahagian mana anda letak. Sebagai contoh saya letak di yang mula-mula ni supaya senang nak ingat. Saya nak tunjuk tempat ambil air semayang. Ada dekat sini ada beberapa lokasi lah, terpisah lelaki dan perempuan. Saya tunjuk tempat ambil semayang juga tandas. Ini penting. Cuma bagi tandas tu dia akan kena masuk ke dalam sikit. Bagi ambil semayang sebenarnya kat luar ni ada. Saya akan tunjukkan. Tadi sana tu pintu masuk utama tadi. So kat sini saya pusing belakang sini lebih kurang. Ini tempat ambil semayangnya, tempat wuduknya. Tak banyak lah, tapi saya akan tunjuk kat mana tempat banyaknya. Jadi boleh ambil wuduk di sini lah, tak jauh bagi lelaki. Ada satu bangunan besar ni. Kalau tuan-tuan lihat satu bangunan di sini ni, ini adalah bangunan yang bagi perempuan lah, tengok logo dia, untuk solat ambil semayang dan juga sebenarnya tempat minum air mineral. Kat luar ni tempat air mineral, kalau tuan tengok banyak ni, bukan air zam-zam, ini air mineral. Boleh nak isi air mineral, boleh saja tarik di sini. Yang ni air mineral sejuk. Saya masukkan airnya. Kita boleh minum lah, sejuk. Sampah kita letak dalam ni. So saya akan bawa ke mana, pergi tempat tandas pula. Okey, ini tempat tandas dia. Nampak ada label tandas tu, men. So ada dua tempat, satu turun tangga dan juga turun pakai eskalator. Jadi eskalator sini sangat tinggi lah. So berhati-hati. Kita tengok sampai ke tingkat bawah tanah lah. Ada tempat ambil semayang dan juga tandas. Tangga tadi tingkat ke pertama di bawah tandas, di bawah aras bawah tanah ni. Kalau eskalator ni di tingkat kedua, dalam sikit, kita boleh masuk. Saya akan tunjukkan. Sebenarnya di tingkat bawah ni pun juga ada tempat peluang parking kereta lah, untuk di bawah Masjidil Haram ni, Masjidil Nabawi, maafkan saya. So kita masuk ruang tandas. Tengok rupa dia tandas macam mana. Tapi ni tempat ambil air sembahyang sangat banyak. So nak ambil sembahyang, pulas lagi keluar. Okey, boleh ambil sembahyang. Saya tunjuk pula tempat tandas ni. Ini ada tandas ni, sangat banyak tandas. Ada tandas duduk dan juga tandas cantung lah. Tengok kepada
pilihan anda. Itu tanda, jangan lupa naik kalau dah tengok label exit to Al-Haram. Terus naik. Terusnya saya akan menuju ke lokasi Raudah lelaki. Kalau perempuannya belah sini ni. Itu sebelah sini. Kita nampak tu ada ditulis pintu nombor 4 sana adalah tempat masuk Raudah. Rasanya kat sini penuh, tapi hari ni macam tak ada. Mungkin slot dah penuh ataupun ditutup sebagainya, saya tak pasti. Semuanya kena tempah melalui aplikasi Tamarna. Akan tunjukkan tempat di mana Raudah itu Raudah nak masuk untuk lelaki di seberang sana, agak jauh juga. Saya dah tempah 3-4 hari yang lepas untuk dapat slot pagi esok. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan masuk pagi esok. Sebelah kiri depan anda tengok sekarang ini adalah tempat masuk ruangan solat wanita. Memang wanita banyak di sini lah. Jadi kita bertengok ramai lautan manusia. Sebelah sana memang tak boleh masuk lelaki. Pintunya hanya setakat pintu nak hantar mak ke sebagainya. Sebagai contoh, kalau cantiknya kalau bawa orang tua, seleloknya ikut jantina lah. Kalau anak lelaki dengan ayah, senang nak tolak masuk ke dalam dewan semayang. Begitu dengan perempuan, mungkin dengan anak perempuan kan maknya lah, supaya boleh masuk terus ke pintu juga. Tidak, polis dia akan halang kat situ. Di bahagian luar ni juga terdapat jugalah ruangan solat tambahan, dan juga kursi-kursi yang boleh digunakan lah, banyak bersangkutan ataupun tersangkut di tiang-tiang ni yang boleh kita gunakan lah untuk kemudahan solat. Ini satu lagi pintu masuk wanita sebab dia tulis interest for women only. Kita boleh tengoklah ruangan solat wanita. Ni sebelah mana kita tengok bilik-bilik ataupun bilik pula dia punya tiang pintu masuk utama tu. Panjang 3 hari berada di sini, hari keempat ini. Cabaran dia saya tengok adalah kita perlu ada tenaga kekuatan kaki terutamanya. Saya fikir tak larat sebagainya, dia memang kena kuatlah niat hati kita. InsyaAllah kita doakanlah kalau sakit kaki, sebab memerlukan sangat tenaga lah untuk berjalan yang kawasan masjid yang sangat luas dan berebut dengan orang. Saya doakan anda yang bakal tetamu Allah juga, yang bakal ke sini supaya mempunyai kesihatan yang baiklah untuk berjalan. Kita minta ampunan Allah, beristighfar. InsyaAllah kita akan berikan kekuatan. Saya sekarang berada di tempat masuk Raudah, kawasan lelaki. Kalau saya lihat kat sini dekat dengan pintu 368 seberang sini, kalau tuan-tuan boleh lihat, ataupun dekat pintu masjid. Saya tak faham kenapa hari ni tak ada orang. Mungkin hari ni dia blok untuk orang tertentu, saya tak faham. Tapi sepastinya anda nak masuk kena booking dalam Tamarna, aplikasi yang digunakan untuk booking slot masuk dalam Raudah esok. InsyaAllah kalau ada rezeki, doakan saya. Yang ini tempat dia keluar daripada Raudah kalau tak silap saya, sebab yang kubah hijau itu adalah bawah itu adalah makam Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kalau ada rezeki esok kita akan masuklah. Kat sini tak boleh nak berkumpul ramai kawasan pintu Raudah lelaki ni. Kalau berkumpul ramai dia akan halau lah, polis dan askar akan halau. Contoh macam ni, perempat ni okey lagi lah sebab dia berdoa di depan makam Nabi ni, masjid ataupun kubah hijau dia. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ini pintu yang saya selalu gunalah untuk keluar dan masuk, pintu 138. Dulu difahamkan semua pintu dibuka, tapi ada sekarang hanya pintu tertentu saja yang dibuka. So tuan-tuan perhatikanlah pintu yang mana tuan-tuan nak masuk. Keluar je pintu ni, tuan-tuan boleh tengoklah hotel lah. Sini hotel barisan yang pertama. Yang ni barisan yang paling awal sebelah pagar je. Tetapi mungkin harga kos dia berbeza lah. Jadi dia ada barisan pertama, kedua, ketiga, keempat. Di sepanjang kaki hotel ini ada banyak sangat kedai. Tuan-tuan boleh tengok berbagai jenis kedai. Bolehlah runding-runding. Nanti saya akan buat satu pembelian macam mana caranya. Yang menariknya komunikasi di sini menggunakan bahasa apa. Pun terkejut sebenarnya, sebelah sana ada Starbucks. Agak ramai juga orang beli air Starbucks belah sana. Tengok ada HM tu, Milano. Sini ada gerai-gerai. Saya nak buat simulasi membeli barang. Di
Di sini ada ramailah orang beli belah sebagainya, tuan-tuan boleh masuk sajalah. Saya nak beli yang atas ni untuk anak saya. Kalau dia tengok video ni dah kantoi lah. Kenapa ramai pula sangat orang? Saya cuba cari kedai lain yang tak ramai. Sebab waktu asar ramailah datang turun membeli barang untuk bawa balik ke negara masing-masing lah, tanda kenangan dan sebagainya. Yang atas ni hotel barisan kedua, ada dipisah dengan jalan raya ni. Tuan-tuan boleh lihat lah, nak melintas sebagainya. Kita kena hati-hati lah. Biasa kenderaan akan memperlahankan kenderaan mereka bila ada kita lalu dan sebagainya, bagi laluan untuk kita lah, jemaah. Di kiri dan kanan penuh tempat orang membeli ataupun jual beli berlaku, aktiviti ekonomi sangat rancak sebagainya. Saya nak tunjuk satu tempat yang penting lah, ini farmasi ni. Farmasi ni penting lah untuk emergency kalau tuan-tuan sakit dan sebagainya. Tapi harganya agak mahal lah. Contohnya emergency tiba-tiba nak beli kerusi ke, dia jual di sini. Kerusi untuk peribadi. Kita boleh tengok kerusi, tandas, tongkat, wheelchair ada di sini. Tuan-tuan boleh belilah. Wheelchair tu harga RM350. Saya dah tanya dah. Harga RM350 boleh beli. Tongkat pun lebih kurang ada RM70 dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lah. Pampers dan sebagainya lah di farmasi ini. Ada beberapa farmasi di sekitar kawasan ini. Saya nak cuba beli menggunakan bahasa Malaysia. Ini saya nak beli untuk anak kecil saya. Baba, ये 10 में बोल रहा लेना। Saya bawa dia pergi tanya berapa rial. Ini berapa? Dia tahu saya tadi 20 rial. Saya nak cuba tawar 15 rial. Boleh tak 15 rial? Tengok kita cuba orang lain pula. Ini berarti ada kata kalau berarti bes berapa itu? Dia 20 rial dia kata. Saya nak ada bunyi mbak Oh, ya Dia beli itu tu 20 sama. Oh, ni ada. Yang Ada keras. Okey. Terima kasih Bu. itu berapa itu? Ini video. Oh, Ni ya. Nasib baiklah makcik Indonesia tu bagi tahu ada bunyi, so saya ambil. So, berapa tadi? ini dah. halal 20 ya. Ini berapa? Ini 35. Mana? Kamu bayar 30 balik. Kencang, Pak, kencang. 30 halal. Ya ni berapa? Kalau saya halal 30. Ya, Malaysia 15. Malaysia boleh. Boleh siapa boleh. Saya apa? Datang ini banyak. Hadiah. Ini ambil ini hadiah. Ini mana dia ini? Oh, kasih Hadiah buat ini. Ini mau hadiah saya. Kuki ayam sudah kita chicken ayam saya keluar. Pengalaman tenang saya. Kuki ayam aku keluar. Banyak beli nak bawa balik Banyak. Jauh mau dibawa. Jauh Indonesia. Sudah. Tak. Perbatasan. Oh, perbatasan. Malaysia. Ya. Sabah. Sabah. Okey. Tawau. Tawau. Bukan. Saya Semenanjung, Malaysia. Daerah mana? Johor. Tuan-tuan di atas nasi-nasi, tuan-tuan kalau anda pandai tawar, tadi dia tak bagi 20 rial juga sebab makcik daripada Indonesia tu pun dia beli semalam pun 20 rial. So memang itulah harga dia. Kalau dia bagi, kita boleh minta lah tawar 5 rial. Kalau dia akan gunakan istilah, dia akan kata halal. Halal tu maksudnya dia boleh setujulah. Kalau haram dia tak setuju dengan harga yang kita tawarkan tu lah. Okey. Azmah. Cantik. Ini Azmah. Azmah. Alhamdulillah dah berjaya beli dan dia bagi percuma tudung dah dengan kopiah dia bagi percuma. Kena pandai runding tuan-tuan, kena pandai runding, tawar harga. Macam lelaki senang satu kedai je. Tetapi perempuan, maafkan saya rasa 2-3 kedai baru dia pergi.
Saya satu kedai je saya deal. Alhamdulillah dapat dah rezeki kan. Untuk special harga untuk set jubah hari raya. Tema dia jubah hitam tahun ini. Satu lagi jubah untuk anak kecil Anas Farhan saiz 40. Saya kena cari kedai lain sebab tak ada warna hitam. All black tak ada. Okey.